Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Husna binti Muhammad Ghazali, nombor cik 28008. Baiklah, saya akan membuat video mengenai tugasan 2 yang bertajuk elemen budaya dan masyarakat yang terdapat dalam buku Pantai Ini Laut Ini Dalam, karya Abdul Razak Panamale. Adalah pengenalan. Tokoh tempatan iaitu Ismail Said Husin Abdullah pada tahun 2019, halaman 63 hingga 64. Dalam kajiannya yang berjudul Pengajian Sosial, menjelaskan bahawa budaya merupakan susunan perlakuan yang dipelajari yang digunakan bersama dalam masyarakat. Beliau merujuk budaya sebagai unsur perkongsian antara individu dan membentuknya menjadi satu kelompok budaya. Beliau membahagikan budaya kepada beberapa komponen seperti kognitif, normatif dan kebendaan. Seterusnya, menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat pada tahun 2005, definisi masyarakat ialah kumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat dengan peraturan dan cara tertentu. Secara umumnya, masyarakat boleh didefinisikan sebagai sekumpulan manusia hidup bersama, saling berhubungan dan bekerjasama, mempunyai kesatuan sosial dan sentiasa membina kebudayaan. Seterusnya, kita akan pergi pada subtopik seterusnya, itu mengenai sinopsis karya. Buku Pantai Ini Laut Ini Dalam merupakan kumpulan cerpen dan puisi suara nurani Melayu Patani yang hidup sebagai golongan minoriti di bawah penguasaan politik kerajaan Thailand yang beragama rasmikan Buddha. Karya-karya dalam kumpulan ini menjadi menarik datangnya dari sudut pandangan dunia Melayu di luar lingkungan alam kekuasaan sosial politik Melayu, iaitu minoriti Melayu terpaksa berjuang untuk mempertahankan bahasa dan budaya Melayu daripada pupus sebagai akibat asimilasi keras yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Suasana kehidupan yang tidak menentu di selatan Thailand juga telah menyumbang kepada penghijrahan dalam kumpulan penduduk selatan Thailand ke Malaysia. Persoalan-persoalan ini diungkapkan dengan sempurna melalui 10 cerpen dan 28 buah puisi sehingga pembaca dapat merasakan kesepitan sebenarnya yang dialami oleh mereka. Baiklah, topik seterusnya adalah mengenai suratan karya. Okey, apa suratan karya ni? Suratan karya ni adalah di mana pengkaji akan mengkaji beberapa jenis artikel ataupun jurnal yang dihasilkan oleh pengkaji lain, di mana kajian mereka itu mempunyai kaitan ataupun hubungan yang rapat dengan topik yang dikaji oleh pengkaji itulah. Okey, jadinya ada beberapa jenis kajian artikel ataupun jurnal yang mempunyai kaitan dengan topik yang saya pilih, iaitu mengenai elemen budaya dan masyarakat, khususnya dalam novel Pantai Ini Dalam, khususnya mengenai masyarakat Melayu Petani lah. Jadi kajian artikel pertama adalah mengenai Raziman as a Terrorist in Guerrilla oleh Saravanan P. Veramutu Suhaimi dan Abdul Aziz. Adalah mengenai novel ini bernama Guerrilla. Dia diterbitkan pada tahun 2009, yang menceritakan kisah dengan perjuangan masyarakat Melayu Petani Thailand sebagai latar belakang utamanya. Seperti diketahui umum, Patani berada di bawah pentadbiran Thailand. Artikel ini menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan pergerakan menuntut kebebasan berlaku di kalangan golongan Melayu Petani di Thailand melalui watak Raziman yang merupakan salah satu aktivis tegar dalam novel Guerrilla tersebut. Saravanan P. Veramutu Suhaimi dan Abdul Aziz menghuraikan bahawa bentuk penindasan yang kejam dan tidak adil merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan masyarakat Melayu Petani terlibat dalam pergerakan keganasan tersebut.
Baiklah, contoh suatu kajian yang seterusnya iaitu mengenai artikel yang bertajuk Penghijrahan dan Pencarian Identiti Melayu Patani Diaspora dalam cerpen Isma A. Muhammad oleh Muhammad Nazrin Shahrul Hamid dan Muhammad Saleh Yaqbar, di mana artikel ini mengupas isu yang didapati dalam karya Isma A. Muhammad seperti 3 pola diaspora, iaitu sanjungan terhadap tanah air, manifestasi butik multi budaya dan politik identiti transisi. Malah artikel ini juga memaparkan krisis budaya dan pencarian identiti berdasarkan kajian yang dibuat terhadap karya Isma A. Muhammad inilah. Baiklah, seterusnya artikel yang saya kaji yang adalah mengenai artikel jurnal Pancaroba Kehidupan Remaja Menangani Isu dan Budaya Melayu Menerusi Pantai Ini Laut Dalam oleh Ani binti Haji Omar pada tahun 2015. Artikel ini merupakan satu kajian jurnal yang menganalisis survival golongan bayi petani mempertahankan jati diri khususnya dalam kalangan remaja, jelas terpapar menerusi kumpulan cerpen dan puisi dalam buku Pantai Ini Laut Dalam oleh Abdul Razak Panamale. Baiklah, seterusnya kita akan pergi pada topik perbincangan. Dalam bahagian ini, pelbagai ilmu budaya dan masyarakat kelihatan dalam koleksi cerpen dan puisi buku Pantai Ini Laut yang Dalam yang ditonjolkan oleh pengarang seperti budaya masyarakat Melayu yang mempunyai jati diri yang lemah dan mudah terpengaruh dengan entiti budaya lain. Budaya masyarakat yang mementingkan aspek pendidikan dan pelajaran, budaya masyarakat yang taat kepada ajaran agama Islam, budaya masyarakat yang mengamalkan penghijrahan ke negara lain demi mengubah masa depan dan mengelakkan konflik dalam hidup mereka, dan terakhir sekali iaitu budaya masyarakat yang hidup dalam budaya agrofobia atau budaya ketakutan akibat dari sistem pemerintahan negara yang kejam. Poin isi pertama iaitu mengenai budaya masyarakat Melayu yang mempunyai jati diri yang lemah dan mudah terpengaruh dengan identiti budaya lain. Budaya Melayu adalah keseluruhan cara hidup masyarakat Melayu yang diwarisi sejak beberapa dekad lalu dan berjaya menampilkan identiti tamadun Melayu. Masyarakat Melayu sebagai kelompok kelangsungan budaya Melayu berada di seluruh wilayah rantau alam Melayu meliputi Malaysia iaitu Semenanjung Tanah Melayu, Kepulauan Indonesia, Brunei, wilayah Patani iaitu di selatan Thailand, dan terakhir sekali adalah Kepulauan Sulu dan Mindanao di Filipina. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat pada tahun 2010, jati diri adalah sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya, agama dan sebagainya yang menjadi teras dan lambang kepribadian individu dan bangsa. Jati diri membentuk identiti seorang dan sebuah bangsa serta negara. Baiklah, terdapat beberapa contoh petikan yang terdapat dalam cerpen dan puisi di dalam buku Pantai Ini Laut yang Dalam yang menunjukkan budaya masyarakat Melayu Patani di Thailand yang mempunyai jati diri yang lemah dan semakin melupakan budaya asal negara mereka. Sebaliknya, mereka bertindak mengamalkan budaya negara lain seperti negara Thailand dalam kehidupan seharian mereka. Contoh petikan boleh dilihat di cerpen Kehilangan. Sebagai contoh, kemana hilangnya bahasa ibunda mereka? Getus Dr. Kamal dalam hati. Kenapa pula ciri-ciri budaya lain tidak ikut hilang sama? Kata orang hilang bahasa, hilanglah bangsa, kerana bahasa adalah jiwa bangsa. Jika demikian, ini bermakna pada hakikatnya orang Melayu Patani sudah hilang jati diri mereka secara total. Dr. Kamal cuba bermain-main dengan teorinya. Abdul Razak Panamale, Kehilangan Patani, halaman 21. Contoh seterusnya,
Ana tak boleh cakap Melayu? Tanya Dr. Kamal bersungguh-sungguh. Dr. Prisha tidak terus menjawab tapi hanya tersengih. Budak petani sekarang mana boleh cakap Melayu lagi? Jelas Dr. Prisha selamba. Untuk mencari generasi baru sekarang yang boleh cakap bahasa Melayu susah, tambah Dr. Prisha. Menurut Dr. Prisha, rata-rata orang Melayu di petani sudah tidak boleh bertutur bahasa Melayu lagi. Kalau golongan tua yang masih ada sekarang meninggal dunia, maka bererti pupuslah bahasa Melayu di sini. Itu pun ada yang sekarang lebih cenderung memakai bahasa Thai berbanding bahasa Melayu. Malah bahasa Melayu mereka sendiri pun ini bintang pukang strukturnya. Abdul Razak Panamalih, Kehilangan Patani, halaman 24 hingga 25. Petikan-petikan di atas menunjukkan kemelut sebenar yang berlaku terhadap masyarakat Melayu Patani yang semakin melupakan budaya asal negara mereka sendiri. Dr. Kamal dan Dr. Prisha mengkaji bahawa masyarakat Melayu Patani di Thailand mula lupa akan jati diri mereka akibat terpengaruh dengan budaya masyarakat Thailand dari segi percakapan dan juga gaya hidup. Isu jati diri yang semakin lemah jelas ketara kejahatan pada masyarakat Melayu Patani masa kini dikemukakan oleh pengarang. Rata-rata masyarakat Melayu Patani fasih berbahasa Thailand, namun masih ramai yang tidak pandai berbahasa Melayu, iaitu bahasa budaya asal negara mereka sendiri. Poin yang seterusnya iaitu budaya masyarakat yang mementingkan aspek pendidikan dan pelajaran. Menurut Vezzi, pada tahun 1967, pendidikan merupakan asas pembangunan dan perkembangan individu yang seterusnya akan membawa inovatif serta kemajuan kepada bangsa serta negara menuju ke arah merealisasikan wawasan negara. Budaya masyarakat yang mementingkan aspek pendidikan dan pelajaran boleh dilihat di cerpen Surat Terbuka kepada Cikgu Anuban dan Seorang Guru, Sebidang Tanah, Sebuah Kereta dan Hati Seorang Ayah, manakala dipuisi pula ialah Madah Punjaga. Sebagai contoh, saya adalah antara salah seorang yang bernasib baik berbanding rakan yang lain kerana dihantar ke sekolah kebahasaan Thai oleh ibu bapa saya dahulu. Sungguh pun mereka berdua buta huruf, namun disebabkan hasrat mahu melihat anaknya berjaya dalam hidup serta tidak menjadi manusia ketinggalan, mereka berusaha sedaya upaya menyekolahkan saya. Berkat kegigihan serta kesungguhan mereka itu membuahkan hasil. Tanpa ini, semua ini tidak mungkin saya dapat menjadi manusia seperti sekarang ini. Abdul Razak Panamalih, Surat Terbuka kepada Cikgu Anuban, Sangkala Kiri, halaman 30. Contoh seterusnya, semenjak kamu masuk belajar di sekolah menengah agama, kami menggadai geran tanah pusaka itu di bank untuk menampung kos perbelanjaan kamu. Nak harapkan hasil tanaman padi dan getah tidak cukup. Bila kamu masuk universiti, duit pinjaman bank sudah habis. Duit bunga pula kian bertambah. Jadi ayah kamu terpaksa meninggalkan kampung pergi bekerja menjadi kuli di Singapura. Baru 2-3 bulan lepas, hutang bank dapat diselesaikan. Abdul Razak Panamalih, Seorang Guru, Sebidang Tanah, Sebuah Kereta dan Hati Seorang Ayah, halaman 65. Seterusnya, jangan pendam bakal alam, parang wajah diasah biar tajam. Biar berkilat seperti mata menikam, akan berkarat jika tinggal diam. Menjadilah helang intelektual berbilang, jangan cuba sandiwara memakai. Abdul Razak Panamalih, Madah Bujangga, Universiti Walalat Tigor, halaman 155 hingga 156. Seterusnya, poin ketiga iaitu budaya masyarakat yang taat kepada ajaran Islam, ajaran agama Islam. Menurut Hamka, pada tahun 1980, agama Islam di sisi Allah ialah penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Allah
Dalam semua urusan hingga dikatakan walau seorang mengaku memeluk agama Islam, kalau ia tidak berserah secara bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan erti kata yang sebenarnya, belumlah dia Muslim sebenar sebab dia belum menyerah. Terdapat budaya masyarakat yang taat kepada agama, terutamanya pada ajaran agama Islam dalam cerpen cerita kambing-kambing. Manakala di puisi pula ialah puisi only Islam dan menjaga pagar nafsu. Sebagai contoh, kami bukan anti anjing. Kami bukan benci kepada binatang yang bernama anjing. Datuk, malah sebagai makhluk Tuhan, kami orang Islam digesa supaya tidak menyakiti binatang, termasuk juga anjing, kecuali ia mendatangkan mudarat. Datuk, kambing ini banyak kegunaannya. Nak buat akikah untuk lebih berkat, nak kena guna daging kambing. Kambing itu banyak khasiat. Pasal itulah kalau Datuk pergi ke mana-mana sekalipun, terutama daerah orang Islam, terdapat banyak kambing. Abdul Razak Panamali, cerita kambing-kambing Patanim pada halaman 41. Only Allah is my God and Muhammad is my Rasul. Only Islam is in my heart. All my heart bestowed to Islam. Islam is the true path. Islam is the truth. Islam is peace. Islam is happiness. Abdul Razak Panamali, Only Islam, Prince of Songkla University, halaman 142. Terusnya, maaf diminta, maaf diberi adalah sunnah amalan Nabi. Ukiran senyuman di bibir tanda jaya, tangan yang muda tanda besarnya jiwa. Putih seteru telah tersungkur rebah, Nabi mengajar banyak bersabar. Kita ini khairu ummah yang sebenar. Abdul Razak Panamali, Menjaga Pagar Nafsu, Universiti Walaila, Ligor, halaman 136 hingga 137. Cerpen cerita kambing-kambing menunjukkan elemen budaya masyarakat yang taat pada ajaran Islam apabila masyarakat tersebut membuat kenyataan bahawa mereka patuh kepada ajaran agama Islam yang melarang sama sekali umatnya menyakiti binatang meskipun binatang tersebut merupakan anjing, iaitu salah satu makhluk haram yang disentuh di dalam Islam. Malah budaya masyarakat di kampung cabang 3 tersebut telah bertepatan dengan ajaran Islam apabila mereka bertindak melakukan akikah dengan menggunakan kambing agar lebih berkat. Puisi Only Islam disampaikan oleh pengarang mengenai kepentingan untuk kita mengikut ajaran agama Islam. Puisi Only Islam dan Menjaga Pagar Nafsu merupakan pengisian budaya masyarakat yang taat dan patuh pada ajaran Islam oleh pengarang. Pengarang menjelaskan bahawa setiap masyarakat perlu tahu bahawa agama sangat penting dalam kehidupan dan agama boleh mempengaruhi budaya dalam sesuatu masyarakat tersebut. Puisi Menjaga Pagar Nafsu menunjukkan budaya masyarakat yang mengamalkan sunnah amalan Nabi, menandakan mereka adalah ummah atau masyarakat Islam yang sebenar. Poin seterusnya iaitu poin keempat, iaitu budaya masyarakat yang mengamalkan penghijrahan ke negara lain dan mengubah masa depan dan mengelakkan konflik dalam hidup mereka. Baiklah, menurut Ibnu Manzur dan Al-Mu'tamad, pada tahun 2000 penghijrahan bermaksud dalam bahasa Arab disebut sebagai Al-Hijrah. Ia berasal dari perkataan hijr yang bermaksud seseorang memutuskan, meninggalkan, mencegah, menghalang atau memulakan sesuatu. Dalam perkataan hijr tersebut, perkataan hijr dan muhajirah yang bermaksud berpindah. Terdapat beberapa contoh petikan di dalam cerpen dan puisi menunjukkan masyarakat mengamalkan penghijrahan ke negara lain demi mengubah masa depan dan mengelakkan konflik dalam hidup mereka, seperti cerpen Cinta Kuala Lumpur. Manakala puisi ialah Mencipta Sejarah sebagai contoh.
Aku tidak berfikir panjang untuk membuat keputusan kali itu. Aku rasa sudah sampai masanya aku berhijrah dari kampung. Selagi hidup di kampung berpanjangan tanpa menerokai sesuatu baharu, alamatnya aku akan membujang sepanjang hayat. Kerja itu ada. Kerja tak ada. Duit puitis, satu baht pun tiada di dalam saku. Takkanlah aku nak menada duit subsidi daripada ibu dan ayah seumur hidup. Abdul Razak Pandan Malik, Cinta Kuala Lumpur, masa halaman 52. Seterusnya, kampung kami tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada kami. Kami lebih suka hidup di KL. Kuala Lumpur adalah dunia kami. Di KL kami mempunyai masa depan yang jauh lebih cerah, jauh lebih gemilang dan jauh lebih hebat. Di KL kami ada duit, makan minum terjaga, glamour pun segala-galanya ada, dan paling penting kami memiliki kebebasan secara total. Tiada siapa yang boleh menghalang kami. Abdul Razak Pandan Malik, Cinta Kuala Lumpur, masa halaman 54. Kami sungguh-sungguh cinta KL kerana KL mengajar kami erti sebuah kehidupan. Kehidupan yang penuh kegemilangan, keseronokan dan kehebatan yang tiada tolak bandingnya. Dan yang paling penting tidak boleh kami lupakan ialah KL memberi peluang kepada kami. KL memberi kerja yang selesa dan lumayan kepada kami. Tiada siapa menyangka seorang budak kampung yang sebelumnya merempat, yang tidak tahu nasibnya pada masa depan, dapat bertukar wajah menjadi tukang masak tom yum di sebuah gerai kecil dekat stesen komuter yang digemari ramai pelanggan. Abdul Razak Pandan Malik, Cinta Kuala Lumpur, masa halaman 55. Cinta Kuala Lumpur menunjukkan bahawa masyarakat melakukan budaya penghijrahan ke negara lain bagi membagi taraf hidup mereka, memandangkan negara asal mereka tidak dapat memberikan jaminan apa-apa dari segi pekerjaan yang tetap, gaya hidup yang selesa dan sebagainya. Watak utama dari cerpen ini menjelaskan pelbagai faedah dan kemudahan yang mereka dapat setelah mereka mengamalkan budaya berhijrah. Sememangnya budaya berhijrah merupakan budaya yang sering dilakukan oleh masyarakat Melayu Patani di Thailand, kerana rata-rata kampung yang mereka duduki tidak berlaku pembangunan. Sebaliknya, ramai yang hidup di ambang kemiskinan. Oleh itu, ramai masyarakat Melayu Patani bertindak berhijrah ke negara lain seperti Malaysia untuk memperbaiki taraf hidup mereka, mengejar kebebasan untuk melakukan perkara-perkara yang menarik yang mereka tidak dapat lakukan semua itu semasa berada di negara lama mereka, seperti membeli belah, karaoke dan sebagainya. Poin yang terakhir iaitu poin yang kelima mengenai masyarakat yang hidup dalam budaya agrofobia ataupun budaya ketakutan akibat dari sistem pemerintahan negara yang kejam. Baiklah, menurut Barlow, pada tahun 2002, istilah agrofobia pertama kali diperkenalkan oleh Westphal pada tahun 1871 untuk menggambarkan ketakutan dan perhindaran dari tempat awam atau ketakutan yang berlebihan, walaupun keadaan ini tidak dikenali secara meluas hingga akhir pada tahun 1970-an. Terdapat beberapa petikan di dalam cerpen Kerajaan Takut dan di dalam puisi Jendela Hayat menunjukkan masyarakat yang hidup dalam budaya agrofobia ataupun budaya ketakutan akibat dari sistem pemerintahan negara yang kejam. Sebagai contoh, aku dapat membayangkan betapa takutnya ibu dan penduduk kampung. Perjuangan menuntut keadilan dan kemerdekaan jika ditafsirkan sebagai perjuangan menentang kerajaan akan menerima padanya. Kini, ketakutan itu menguasai menguasai kehidupan setiap penduduk. Apabila malam melabuhkan tirainya, suasana menjadi senyap sunyi. Anak muda tidak lagi cenderung untuk berhimpun
di kedai kopi sambil berbual sambil bersantai seperti sebelumnya. Apa yang ditakuti kurang pasti. Mereka lebih suka bersembunyi di dalam rumah masing-masing. Ketakutan menular ke setiap pelosok kampung. Apabila ada truk tentera memasuki kampung, jendela setiap kediaman akan ditutup rapat. Masing-masing akan saling bertanya, siapa pula yang akan dibawa ke kem askar berdekatan kali ini? Sangkaan mereka itu ada benarnya, kerana sudah berulang kali puluhan belia kampung dibawa ke kem untuk disoal siasat. Bahkan setengahnya juga ada yang terus ditahan atas alasan kononnya mengancam keamanan negara. Jadi, siapa yang tidak takut? Mana ada penduduk yang tidak takut? Semuanya takut. Seluruh ceruk desaku diselubungi ketakutan. Entah takutkan siapa, sama ada pihak kerajaan atau pejuang pemisah, itu tidak dapat dipastikan. Namun, yang pasti mereka memang ketakutan. Abdul Razak Panamalik, Kerajaan Takut, Universiti Walilah, halaman 73 hingga 74. Jangan kerap menutup jendela. Bukalah jendela ketika fajar menjelma. Jendela itu saluran rahmat. Jendela itu terowong hikmat. Tanpa jendela, pincanglah rumah kita. Jendela harus dibuka sentiasa. Jangan mengurung menyeksa diri, beraba-raba dalam gelap gerita sepanjang masa. Abdul Razak Panamalik, Jendela Hayat, Universiti Walilah, halaman 130. Pengarah ingin menjelaskan situasi sebenarnya dilalui oleh masyarakat Melayu Patani, terutamanya yang menetap di selatan Thailand. Sering hidup dalam ketakutan dan penuh kerisauan akan nasib bahaya yang bakal menimpa mereka kerana pihak tentera Thailand akan menyasarkan sesiapa sahaja dan bertindak menyoal serta menyeksa mereka meskipun mereka dibuktikan tidak bersalah. Simptom agorafobia, iaitu rasa panik dan ketakutan yang berlebihan, sudah menjadi amalan budaya baru bagi masyarakat Melayu Patani di situ. Puisi Jendela Hayat menunjukkan penyampaian mengenai situasi masyarakat yang takut dan enggan menanggung risiko dengan memberanikan diri membuka jendela mereka. Hal ini kerana mereka takut akan keberangkalian. Jika mereka membuka tingkap, maka pihak tentera Thailand ataupun puak pemisah akan bertindak mengesan kehadiran mereka dan mereka akan segera ditahan. Hidup dalam ketakutan, sepi dan kegelapan sudah menjadi rutin harian budaya masyarakat Melayu Patani di kampung tersebut. Akhir sekali, kesimpulan daripada kajian ini adalah kebaikan jalan cerita dan puisi yang dikarang oleh Abdul Razak Panamalik adalah berdasarkan kisah benar yang berlaku terhadap masyarakat golongan minoriti Melayu Patani di Thailand. Saya berharap agar kajian ini dapat memberi manfaat dan menambah ilmu pengetahuan tambahan terhadap para pembaca mengenai kemelut budaya dan masyarakat di negara lain yang pucuk budayanya berasal dari negara kita.